Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda semua subjek Sains Sukan tingkatan 4 melalui bidang 2, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Pada kali ini, akan bincangkan tentang unit 2.6, adaptasi sistem tubuh manusia. Pada akhir unit ini, murid akan dapat membuat perkaitan antara tindak balas sistem kardiovaskular, sistem otot, sistem respiratori, sistem saraf dan sistem endokrina terhadap latihan. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi sistem tubuh terhadap latihan, membuat perkaitan antara adaptasi sistem tubuh terhadap latihan anaerobik dan aerobik, membuat perkaitan antara pertumbuhan dan kematangan biologi dengan prestasi anaerobik dan aerobik. Adaptasi sistem tubuh terhadap latihan. Prestasi dalam sukan bergantung pada program latihan yang dijalankan secara sistematik dan berterusan. Tahap prestasi tinggi dalam sukan menuntut mereka yang terlibat dalam bidang sukan untuk menyediakan diri atlet dari segi psikologi, fisiologi dan taktikal. Oleh itu, program latihan yang sistematik dan berterusan dapat meningkatkan prestasi atlet dan seterusnya akan berlakulah adaptasi sistem tubuh manusia terhadap latihan fizikal yang dilakukan oleh atlet. Tindak balas sistem tubuh manusia. Sistem tubuh badan seperti sistem kardiovaskular, sistem otot, sistem respiratori, sistem saraf dan sistem endokrina akan menerima adaptasi daripada program latihan. Jadual 2.6.1 akan menunjukkan adaptasi yang diterima oleh atlet selepas latihan yang dibuat. Sistem yang pertama adalah sistem kardiovaskular. Apa yang dia dapat adalah kadar denyutan jantung meningkat. Jantung perlu mengepam darah yang kaya oksigen ke seluruh badan untuk kegunaan sel tisu badan apabila atlet sedang melakukan aktiviti kecergasan fizikal. Kedua, isi padu strok meningkat dengan peningkatan ruang ventrikel kiri. Isi padu strok adalah jumlah darah yang keluar dari ventrikel kiri dalam satu denyutan apabila atlet sedang melakukan aktiviti kecergasan fizikal berintensiti tinggi. Hal ini menyebabkan keperluan oksigen dan nutrien telah meningkat bagi kegunaan sel tisu badan. Ketiga, keluaran jantung meningkat. Keluaran jantung meningkat sejajar dengan isi padu strok dan denyutan jantung. Yang keempat, tekanan jantung meningkat. Apabila atlet sedang melakukan latihan kecergasan fizikal yang berintensiti tinggi, maka jantung didesak untuk bekerja bagi membekalkan oksigen ke seluruh badan. Yang kelima, kelikatan darah meningkat. Darah yang dipam mengandungi kandungan oksigen yang tinggi dan bergabung dengan hemoglobin di dalam sel darah merah untuk membentuk oksihemoglobin. Kadar kelikatan darah yang meningkat menyebabkan tekanan darah semakin tinggi. Untuk sistem respiratori pula, pernafasan menjadi lebih dalam dan kadar pernafasan meningkat. Pernafasan menjadi lebih dalam kerana keperluan oksigen begitu memuncak bagi kegunaan sel tisu organ badan. Oleh itu, kadar pernafasan turut meningkat bagi menampung keperluan oksigen dan nutrien bagi kegunaan untuk penghasilan tenaga. Ni kalau nak bukti contohnya adalah apabila kita lepas membuat aktiviti, kita akan berasa mengah. Mengah tu adalah proses kita untuk menarik nafas dengan lebih banyak supaya dapat masuk oksigen yang lebih ke dalam sistem respiratori kita. Sistem otot menggunakan simpanan karbohidrat, protein dan lemak yang disimpan dalam otot sebagai sumber tenaga. Tenaga dari karbohidrat, dari protein dan dari lemak digunakan untuk membentuk sejumlah besar ATP. ATP tersebut digunakan sebagai sumber tenaga bagi kebanyakan fungsi sel tubuh badan. Beberapa fungsi utama ATP sebagai sumber tenaga adalah untuk mensintesis komponen sel yang penting.
kontraksi otot dan mengangkut bahan nutrien yang aktif untuk melintasi membran sel. Sistem saraf. Peningkatan isi padu darah ke otot. Kesan peningkatan isi padu darah ke otot menyebabkan vasodilation, iaitu pembesaran pembuluh darah agar darah yang kaya oksigen dapat dihantar segera ke sel tisu organ bagi tujuan badan melakukan aktiviti fizikal. Pengurangan penghantaran darah ke sistem lain. Yang kedua, iaitu vasoconstriction, menyebabkan penyempitan pembuluh darah di mana ia mengurangkan aliran darah ke sesuatu bahagian badan yang lain untuk memberi keutamaan aliran darah ke otot. Yang ketiga, merangsang stimulasi untuk berpeluh semasa latihan jangka masa panjang. Situasi badan mengeluarkan cecair iaitu peluh adalah bertujuan untuk menyejukkan badan dalam usaha mengawal suhu badan akibat pemanasan ketika latihan. Baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi sistem tubuh terhadap latihan. Di sini ada prinsip FIT, iaitu FITT. Prinsip FIT diaplikasi secara progresif agar atlet dapat mengelakkan berlakunya kecederaan. Antara faktor lain yang memberi kesan efektif terhadap program latihan kecergasan adalah amalan pemakanan, fungsi sistem saraf pusat, kekuatan fizikal dan kemahiran sukan, persekitaran dan sistem tenaga, dinyatakan oleh Power dan Howley pada tahun 2007. Okey, mari kita lihat apa dia F. F adalah frekuensi ataupun kekerapan. Aktiviti fizikal yang dilakukan hendaklah dijadikan sebagai rutin dalam kehidupan. Bagi atlet berprestasi tinggi, kekerapan latihan akan menjamin peningkatan kecergasan fizikal. Sebagai contoh, dalam seminggu, jumlah kekerapan sesi latihan boleh dicapai 11 hingga 12 sesi. Jika atlet yang baru nak belajar bersukan, kemungkinan sesinya hanya 2 hingga 3 sesi seminggu. Tetapi bagi atlet yang bertaraf tinggi, dia perlu menambahkan frekuensi dia. Dia boleh capai 11 hingga 12 sesi dalam seminggu. Okey, I. Intensity, iaitu kekuatan bebanan. Tahap bebanan latihan ditentukan melalui kadar pengiraan denyutan jantung semasa melakukan aktiviti fizikal. Contohnya, latihan yang mempunyai intensiti latihan yang rendah perlu dilakukan dalam jangka masa yang panjang, manakala latihan yang mempunyai intensiti yang tinggi perlu dibuat dalam jangka masa yang pendek bagi mendapatkan kesan latihan yang optimum. Okey, jika intensiti rendah, perlukan jangka masa panjang untuk berjaya. Jika jika tinggi kadar intensitinya, maka dalam jangka masa pendek boleh mendapat kejayaan yang diidamkan. Petunjuk yang paling baik dalam menentukan intensiti latihan apabila kadar nadi latihan atlet mencapai tahap maksimum 70% hingga 80%. Baik. T yang pertama adalah time, iaitu masa. Disarankan melakukan aktiviti fizikal melebihi 20 minit hingga 30 minit setiap sesi. Jangka masa ini membolehkan tubuh badan menggunakan tenaga melalui pembakaran lemak. T yang kedua adalah type, iaitu jenis latihan. Jenis latihan yang variasi diaplikasi bagi meningkatkan semua komponen kecergasan fizikal dan mengelakkan kebosanan. Antara jenis latihan yang dapat diaplikasi adalah seperti berjoging, berjalan kaki, berbasikal, berenang, latihan litar, latihan fartlek, latihan bebanan, latihan jarak jauh perlahan ataupun LSD, iaitu long slow distance dan lain-lain. Itu adalah konsep FIT, FITT yang boleh kita gunakan pada bila-bila masa. Faktor persekitaran. Pengaruh sekitaran adalah perkara yang sukar untuk kita kawal. Contohnya, pengaruh cuaca seperti keadaan cuaca terlampau panas, cuaca hujan, pertandingan di tempat altitude tinggi dan pencemaran udara, misalnya keadaan berjerebu, dapat memberi kesan terhadap adaptasi sistem badan
melalui latihan fizikal yang dijalankan kepada atlet. Maka, atlet dan jurulatih mestilah peka akan keadaan ini agar masing-masing perlu membuat persediaan fizikal dan mental untuk menghadapi situasi ini supaya tidak mengganggu proses latihan. Jadi senang kata, jika kita nak bertanding di kawasan altitude tinggi, maka kita perlu membuat latihan di kawasan altitude tinggi juga. Okey, barulah tiada efek sampingan dan jadi penyebab kepada kita tak dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Ini adalah contoh jurulatih membantu atlet mengatasi keadaan persekitaran. Dengan keadaan penyokong, mungkin coach cakap pada player, penyokong mungkin maki hamon kita. Kita buat tak tahu je. Contohlah contoh. Okey. Ciri genetik. Faktor genetik memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi atlet. Kerana aras maksimum penggunaan oksigen bergantung kepada faktor genetik. Burchard et al. Tahun 1992 berkata bahawa faktor genetik memberikan varian di antara 25% hingga 50% pada nilai maksimum penggunaan oksigen. Ciri genetik seperti bentuk tubuh somatotype adalah berdasarkan komposisi tubuh dan bentuk rangka. Jadual 2.6.2 nanti akan menunjukkan bentuk tubuh somatotype yang biasa dilihat serta ciri-ciri sukan yang dominan dengan jenis somatotype. 3 jenis somatotype adalah endomorph, mesomorph dan ectomorph. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan endomorph, mesomorph dan ectomorph. Yang pertama adalah endomorph. Ciri fizikal badan orang endomorph adalah badannya berisi, dia pendek dan gempal, saiz otot mudah bertambah besar, sangat mudah untuk menambahkan lemak, susah untuk menurunkan berat badan, kadar metabolisme yang rendah, saiz bahu yang lebar, potensi untuk mengalami kegemukan. Kalau semua ciri ini ada, orang itu berbentuk endomorph. Dan sukan yang dominan untuk dia masuk hanyalah sumo, judo, baling tukur besi, lontar peluru ataupun acara-acara yang melibatkan balingan dan lontaran sahaja. Untuk orang yang bercirikan mesomorph pula, badannya adalah kerangka badan bersegi empat, berbadan tegap, kuat semula jadi, mudah untuk menambahkan saiz otot, mudah juga untuk menambahkan lemak, berdada bidang, tubuh lebih berotot. Ini ciri orang berbadan mesomorph. Sukan yang boleh diceburi adalah bola sepak, lari pecut 100 meter, berbasikal dan renang. Untuk orang ectomorph pula, dia kurus, rangka badan yang kecil, berjisim otot tanpa lemak, kadar metabolisme yang tinggi, bentuk dada yang rata, saiz bahu yang kecil. Orang-orang yang ada ciri macam ini, dia ectomorph. Sukan yang boleh dimasuk, yang dominan pada dia adalah lompat tinggi, lompat jauh, lompat kijang dan lompat galah. Sumber oleh Carter tahun 2002. Jadi, kita dah boleh tengok diri kita sendiri, kita boleh masuk acara apa dan kita boleh cuba tengok pada kawan-kawan kita, dia pada bentuk apa dan apa acara yang kita boleh bagi idea pada dia untuk dia ceburi. Faktor genetik juga mempengaruhi jumlah komposisi nisbah fiber otot sentak cepat dan fiber otot sentak lambat. Contohnya, jika seorang bapa pernah menjadi seorang atlet jarak dekat, maka genetik fiber otot kepada pewaris juga mempunyai fiber otot sentak cepat yang dominan. Kesan adaptasi akan berlaku secara positif jika anaknya juga melalui proses latihan yang meningkatkan keupayaan fiber otot sentak cepat. Tahap kecerdasan individu. Proses latihan akan dapat meningkatkan adaptasi latihan jika seseorang atlet mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi.
Amalan gaya hidup sihat dapat mengekalkan dan meningkatkan tahap kecergasan individu. Ini gambar amalan gaya hidup sihat dalam keluarga. Okey. Boleh mengekalkan tahap kecergasan diri. Atlet yang baru menjalani latihan kecergasan fizikal sangat mudah dilihat tahap peningkatan prestasi berbanding atlet yang telah lama menjalani latihan. Maka, bagi atlet yang telah lama berlatih, perlu melalui satu sistem latihan yang lebih tinggi tahap intensitinya untuk mendapatkan peningkatan prestasi. Dari segi jantina, perbezaan jantina turut memberikan perbezaan tahap kecergasan fizikal. Atlet lelaki dan wanita dikatakan berupaya melakukan program latihan secara sistematik bagi menghasilkan adaptasi dari segi kesan latihan. Namun begitu, kebiasaannya atlet lelaki mempunyai ciri kekuatan yang lebih tinggi berbanding wanita. Jadual 2.6.3 menunjukkan perbezaan ciri antara jantina. Okey, di sini ada dua. Tahap kekuatan bagi atlet lelaki. Maaf saya. Lelaki mempunyai tahap kekuatan yang lebih tinggi berbanding wanita kerana otot lelaki lebih banyak dan besar daripada wanita. Atlet wanita pula kurang kuat berbanding lelaki walaupun mempunyai saiz otot yang hampir sama. Ini kerana secara semula jadi, tubuh wanita mempunyai lemak yang banyak. Keperluan zat besi, lelaki memerlukan zat besi untuk membantu proses pembekalan oksigen pada otot. Bagi wanita pula, kadar kehilangan zat besi ketara bagi atlet wanita kerana kitaran haid. Perlu mengambil vitamin tambahan untuk membantu proses pembekalan oksigen. Sumber oleh Dewa dan Horn tahun 1992. Ketahanan untuk lelaki berupaya melakukan aktiviti bercorak ketahanan dengan bantuan kekuatan otot yang dimiliki dan sistem latihan yang sistematik. Berupaya melakukan aktiviti bercirikan ketahanan kerana mempunyai lapisan lemak yang lebih di bawah kulit ni bagi perempuan. Ciri fizikal untuk penghasilan asid laktik. Bagi lelaki, mudah tercetusnya kandungan asid laktik dalam otot yang menyebabkan kelesuan otot. Untuk wanita, tidak banyak mengeluarkan asid laktik yang menyebabkan kelesuan. Oleh sebab itu, atlet wanita mudah berlatih dalam jangka masa yang lama. Tahap kelenturan yang baik. Bagi lelaki, tahap kelenturan tidak sebaik atlet gimnastik wanita. Bagi wanita pula, tahap kelenturan ini adalah yang begitu tinggi dan memberi peluang yang sangat tinggi untuk aktif dalam sukan gimnastik dengan lebih efektif. Okey, faktor umur pula. Perkembangan fizikal berkadar terus dengan peningkatan umur. Semakin meningkatnya umur seseorang, semakin tinggi tahap fizikalnya. Oleh sebab itu, tahap yang paling sesuai untuk meningkatkan potensi diri individu dalam sukan bermula seawal permulaan umur 12 tahun hingga 18 tahun yang dinamakan tahap awal remaja. Pada fasa ini, pertumbuhan dan perkembangan potensi sangat pesat dan adaptasi latihan menjadi sangat cepat kerana kematangan fisiologi sudah mula berlaku. Oleh sebab itu, potensi atlet amat ketara dalam peningkatan latihan sukan semasa tahap awal remaja. Memandangkan tahap ini, atlet telah mencapai kematangan fizikal. Kesimpulannya, setiap individu mempunyai kesan pengaruh adaptasi yang berbeza-beza antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, atlet perlu peka dan sensitif terhadap faktor-faktor ini agar program latihan yang dirancang benar-benar memberi kesan yang positif terhadap adaptasi badan agar dapat meningkatkan prestasi diri. Adaptasi sistem tubuh latihan terhadap latihan anaerobik. Latihan anaerobik adalah kaedah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan kapasiti anaerobik di mana atlet dapat melakukan aktiviti dengan berkesan
dan cekap tanpa kehadiran oksigen. Sebaliknya, tubuh badan akan menggunakan tenaga yang sedia ada dalam sel-sel otot semasa melakukan aktiviti. Sistem peredaran darah tidak dapat membekalkan oksigen untuk keperluan sel-sel otot dalam jangka masa yang pendek. Info. Latihan yang mempunyai ciri peningkatan sistem tenaga anaerobik seperti latihan jeda jarak dekat, latihan jeda jarak sederhana, latihan pecut berulang dan latihan plyometrik. Hasil daripada menjalani latihan anaerobik menyebabkan berlakunya adaptasi dalam sistem tubuh. Seperti pertama, kuantiti penyimpanan ATP, PC, kreatin dan glikogen meningkat. Yang kedua, kuantiti dan aktiviti enzim yang tinggi menyebabkan proses katabolisme glukosa bertambah efektif bagi menghasilkan tenaga. Katabolisme glukosa adalah tindak balas kimia yang berlaku bagi menghasilkan tenaga dalam fasa anaerobik di mana pemecahan molekul kompleks bertukar kepada molekul yang lebih ringkas. Katabolisme glukosa akan dipecahkan bagi menghasilkan karbon dioksida ataupun CO2 dan air H2O. Yang ketiga, kapasiti tubuh meningkat dalam keadaan tahap asid laktik yang tinggi. Hasil kesan adaptasi latihan, atlet dapat memahami cara untuk melengahkan kehadiran asid laktik dan dapat bertahan dalam jangka masa yang lebih lama. Latihan ini membantu untuk meningkatkan keupayaan tubuh untuk menghasilkan semula ATP dengan cepat semasa rehat antara kerja. Baik, antara objektif latihan anaerobik ini adalah bagi meningkatkan komponen kecergasan berikut. Yang pertama adalah kelajuan, ketangkasan seterusnya, yang ketiga daya tahan otot, yang keempat kekuatan otot dan yang kelima adalah kuasa. Adaptasi sistem tubuh terhadap latihan aerobik. Latihan aerobik merupakan sistem latihan yang mengaplikasikan penggunaan sistem tenaga yang membekalkan tenaga badan dengan menggunakan oksigen. Latihan jenis ini memerlukan tenaga dibekalkan secara berterusan kerana jangka masa aktiviti adalah lama, iaitu melebihi dari 3 minit. Oleh itu, sistem latihan ini akan mengakibatkan berlakunya adaptasi untuk keperluan badan mengatasi rintangan komponen kecergasan yang diperlukan. Hasil daripada menjalani latihan ini menyebabkan berlaku adaptasi di dalam sistem tubuh, terutama yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular, iaitu pertambahan saiz jantung. Kesan daripada latihan aerobik yang dijalankan, jantung bekerja dengan tahap kapasiti yang tinggi bagi menampung permintaan oksigen di seluruh badan. Akibatnya, lama-kelamaan struktur jantung akan mengalami perubahan dari segi saiz jantung. Perubahan ini dikenali sebagai hipertrofi jantung, iaitu apabila kaviti ventrikel kiri bertambah besar dan berlaku juga penebalan dinding ventrikel kiri. Yang kedua, berlakunya isi padu strok meningkat. Apabila jantung mengalami hipertrofi, maka jumlah ruang kaviti ventrikel kiri bertambah besar. Ini menyebabkan isi padu ruang ventrikel bertambah besar dan dapat menampung jumlah darah yang banyak sebelum jantung mengepam darah ke seluruh badan. Jumlah isi padu darah yang kaya dengan oksigen meningkat dalam kadar sekali strok menyebabkan sel-sel seluruh badan mendapat oksigen yang secukupnya dalam kadar yang cepat. Oleh itu, sistem badan akan dapat mengalami pemulihan tenaga dengan kadar yang cepat. Seterusnya adalah keluaran jantung meningkat. Kadar keluaran jantung adalah jumlah kuantiti darah yang berjaya dipam ke seluruh badan dalam jangka 1 minit. Semasa seorang atlet melakukan latihan, maka seluruh sel tisu badan perlu menggunakan oksigen bagi keperluan menghasilkan tenaga. Semakin cekap proses penghantaran oksigen ke seluruh badan dari darah yang dipam keluar, semakin cepat kadar pemulihan yang dapat dilakukan bagi meneruskan latihan.
kadar nadi rehat akan menurun. Kadar nadi rehat adalah kadar denyutan jantung semasa seseorang tidak melakukan apa-apa aktiviti. Kadar nadi rehat yang rendah menunjukkan jantung tidak perlu melakukan kerja mengepam darah dalam kadar jumlah yang tinggi bagi membekalkan oksigen ke seluruh badan. Pertambahan saiz jantung menyebabkan isi padu strok dan keluaran jantung meningkat. Maka, secara tidak langsung, kadar nadi rehat juga akan menurun. Okey. Kalau kita perhatikan, kalau kita boleh semak, kadar nadi rehat bagi atlet maraton dunia memang amat rendah. Okey, sekitar 30 hingga 40 denyutan seminit ketika dia rehat. Tekanan darah menurun. Kadar nadi rehat menurun akibat proses adaptasi yang berlaku juga akan memberi kesan dan mempengaruhi kepada penurunan tekanan darah yang lebih rendah. Info. Contoh kaedah latihan yang tergolong dalam latihan bercirikan aerobik adalah seperti latihan jeda jarak jauh, latihan fartlek dan latihan jarak jauh perlahan. Info yang kedua, pada kebiasaannya, untuk KNR manusia yang normal adalah 40 hingga 50 seminit. Ini normal. Kalau atlet yang jarak jauh dunia dalam 30 hingga 40. Begitu rendah. Okey, jika rendah, maknanya jantung kurang bekerja. Pertumbuhan dan kematangan biologi. Proses pertumbuhan dan kematangan biologi manusia bermula dari peringkat bayi dalam kandungan, selepas bayi dilahirkan, kanak-kanak, remaja dan sehingga ke peringkat dewasa. Keseluruhan fasa pertumbuhan dan kematangan biologi ini merupakan satu proses perkembangan yang melalui perubahan-perubahan struktur anatomi dan fisiologi pada diri seseorang. Nilai. Menghargai kesempurnaan perkembangan biologi yang berlaku dalam tubuh kita. Kena hargai. Rajah 261 menunjukkan graf proses peringkat pertumbuhan manusia dengan peningkatan umur dalam mencapai kematangan. Baik, tengok graf ni. Sumbernya oleh Rowland 2005. Umur kosong 3 tahun, 13 tahun, 20 tahun, 65 tahun. Proses pertumbuhan. 0 hingga 3 tahun cepat. 3 hingga 13 tahun dia perlahan sikit. 13 hingga 4 tahun dia cepat semula. 20 hingga 65 tahun adalah pertumbuhan tu dah mula nak berhenti. 65 tahun ke atas dia mula negatif. Lepas tu kadang-kadang orang makin tua dia makin kecil ataupun dia kadang-kadang dia boleh bongkok. Ni gambar manusia lah daripada kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang tua. Proses pertumbuhan dan kematangan biologi ini boleh mempengaruhi, yang pertama adalah prestasi anaerobik. Keupayaan kanak-kanak untuk melakukan latihan anaerobik lebih rendah berbanding orang dewasa. Ini disebabkan struktur tulang dan sendi kanak-kanak masih belum matang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh itu, perancangan latihan anaerobik kepada kanak-kanak adalah perlu kerana sistem tenaga mereka masih belum matang dan perlu melalui proses yang progresif untuk perkembangan yang baik. Sebagai contoh, jarak larian dalam acara lari pecut di kanak-kanak terhad kepada 50 meter sahaja. Okey, maknanya tak boleh menyamai dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa lari 100 meter, kanak-kanak hanya separuh daripada itu saja. Kalau lebih pada itu, kita akan dapat lihat kemungkinan mereka akan jatuh sebab kepenatan. Tahap kekuatan kanak-kanak juga tidak sama dengan tahap kekuatan orang dewasa. Otot kanak-kanak masih belum matang untuk berbanding dengan orang dewasa. Walaupun ada setengah kanak-kanak mempunyai saiz badan yang hampir sama dengan orang dewasa, namun keupayaan kekuatan mereka masih lemah dan rendah. Otot yang dimiliki oleh kanak-kanak
masih perlu untuk dibina bagi mencapai tahap kematangan fisiologi. Prestasi aerobik. Kadar nadi dilihat berbeza di antara orang dewasa dan kanak-kanak. Kadar nadi maksimum pada kanak-kanak dilihat lebih tinggi berbanding orang dewasa. Kadar nadi maksimum ini dilihat semakin menurun sejajar dengan peningkatan umur. Peningkatan umur juga turut memberi kesan kepada kadar keluaran jantung. Kadar keluaran jantung akan terus meningkat sejajar dengan peningkatan umur sehinggalah mencapai tahap dewasa. Walau bagaimanapun, kadar keluaran jantung ini akan menurun jika individu tidak mengekalkan tahap kecergasan fizikal. Atlet yang mengalami kecacatan masih boleh menyertai pertandingan sukan seperti Paralimpik. Pada pendapat anda, bagaimanakah mereka memupuk potensi untuk berkembang? Itu soalan info tadi lah. Mari kita lihat contoh soalan dalam peperiksaan yang boleh keluar untuk tajuk ini. Soalan objektif. Contoh sini dia akan beritahu 3 faktor. 3 faktor. Apa benda kesan latihan kepada badan. Kesan kepada jantung setelah apa yang kita buat latihan. Ni adalah contoh soalan yang boleh keluar dalam bab ini. Ni soalan struktur atas ni. Sistem tubuh manusia disuruh minta kesan. So ada 3 di sini soalan dia. 3 kesan dia nak. Tapi makan 9. Jadi mungkin satu yang A ni mungkin satu isi, satu huraian, satu contoh. Jadi ada 3, 9 markah. Esei macam biasa dia letak gambar. Huraikan adaptasi yang diambil jantung. Tu tadilah ada banyak isi padu strok, saiz jantung, kandungan dinding jantung macam mana. Tu huraikan di situ. Ada 10 markah. Sekian, terima kasih. Itu jumpa saya. Jumpa lagi. Bye.